Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, kembali kepada tutorial pernormalan siri kedua, iaitu macam mana hari ini kita nak tukarkan daripada 0NF kepada 1NF. So, siri yang pertama kita belajar mengenai teori-teori yang ada, istilah-istilah yang ada di dalam pernormalan. Dan juga di siri pertama juga kita dah belajar macam mana kita nak menentukan kunci bagi sesebuah jadual. So, hari ini kita nak fokus kepada macam mana nak tukarkan 0NF menjadi 1NF. Okey, baik. So, kita akan cuba buat satu soalan pernormalan level kacang saja, bukan level yang lain-lain. Okey, level paling kacang sekali kat alam semester ni. Okey, untuk dapatkan soalan ini, kamu boleh download dekat link untuk download soalan ni ada pada description video ni. Korang boleh tengok kat bawah tu. Okey, so kamu boleh dapatkan soalan ni. So, saya dah siapkan soalan. Ini untuk siri pertama dan ini untuk siri kedua, siri ketiga, siri keempat. Semua ada kat bawah ni. So, kamu boleh download soalan ni. Okey, so kamu cuba buat dulu soalan ni, then baru tengok video tutorial saya. Kalau yang belum buat soalan ni, kamu pause, kamu tutup dulu, kamu buat dulu soalan ni, then baru tengok. Okey, so kalau malas nak buat, tengoklah sampai habis. Okey, baik. Macam mana nak tukarkan 0 kepada 1NF? So, kita dah ada satu soalan kita yang diberi. Jadual di bawah menunjukkan rekod untuk kehadiran ahli ke setiap aktiviti kelab komputer SMK Muka Hijau. Ini adalah jadual yang merekodkan kehadiran ahli-ahli kelab. Okey. So, sekarang ni soalan tanya, apakah bentuk penormalan? Of course lah, dia akan bermula dengan 0NF. Okey, mesti bermula dengan 0NF. Kenapa kita kata dia 0NF? Sebab dia tak ditanda dengan kunci. Okey, dan dia juga tidak atomik. Ingat 0NF mesti tak ada kunci, mesti tak atomik. Kalau ada kunci tak atomik, itu belum 0NF, belum 1NF. Dia masih 0NF. Okey, baik. Kita tengok cerita sedikit mengenai 0NF. Okey, kita tengok sedikit cerita mengenai 0NF. So, masalah yang timbul pada 0NF, apabila 0NF, okey, dia jadual, ciri-ciri dia, jadual dia tidak atomik dan juga tidak ada kunci. Okey, tak ada kunci yang ditandakan dan jadual dia tidak atomik. Maka ianya confirm berada pada 0NF. Jadi, jadual pada 0NF ni, semua data disimpan di dalam satu jadual. Kalau korang perasan, semua data aktiviti, data ahli, data kelas, data kehadiran, semuanya disimpan di dalam satu jadual. Bila semua data disimpan dalam satu jadual, maka ianya akan menyebabkan masalah anomali. Anomali, kepada yang tak pernah dengar apa itu anomali, tolong tengok video tutorial siri yang pertama. So, ada anomali. Dan juga jadual kita berada kelewahan data. Dekat mana kelewahan data? Nampak Nur Adila ni berulang. Nampak berulang lagi. Okey, kelewahan data ni maksudnya data yang sama ada berulang-ulang kali. Okey, Yusniza pun ada berulang, Hajar ni pun ada berulang. Satu baita ni kamu nampak, berulang-ulang data dia. Jadi, bila ada kes data yang berulang-ulang ni, maka kita kena settlekan masalah ni. Okey, masalah kelewahan data dan juga masalah anomali ni. Maka, apakah langkah penyelesaian yang boleh kita ada? So, langkah penyelesaian untuk settlekan masalah anomali dan kelewahan data ni, kita kena tukarkan jadual kita kepada bentuk 1NF. Ingat, kita nak objektif kita buat pernormalan ni supaya jadual kita berada dalam bentuk ternormal. Okey, maksudnya macam mana nak tahu ternormal? Bila tidak ada anomali, bila tidak ada kelewahan data. Maksudnya dia dah ternormal. Tapi jadual kita masih ada anomali dan juga kelewahan data. So, kita kena naik step by step. Daripada 0, kita naik kepada 1NF dulu. Okey, baik. Kalau soalan tanya, apakah skema hubungan pada 0NF ni? So, macam mana kita nak jawab soalan ni? Macam mana kita nak buat skema hubungan ni? Okey, so skema hubungan, cara untuk menulis skema hubungan, ingat anak-anak semua, skema hubungan ada dua jenis.
Okey, skema hubungan ada dua jenis. Okey, so macam mana nak, okey, kamu boleh tengok dalam buku teks korang tingkatan 4 muka surat 226. Ingat nak tulis skema hubungan, tengok muka surat 226. 226. Okey, dalam buku teks dia tunjuk skema hubungan ada dua jenis. Satu adalah satu adalah pernyataan teks dan satu lagi adalah perwakilan grafik. Okey, korang wajib tengok. Sebab kita tak tahu soalan SPM dia nak keluar pernyataan teks ataupun perwakilan grafik. Untuk tingkatan 4, tengok buku teks muka surat 226. Okey, baik. Sekarang ni nak tulis skema hubungan. Macam mana nak tulis skema hubungan? First kali kita tulis dulu nama jadual. Kehadiran. Okey, salin sebiji-sebiji. Kehadiran. Buruknya tulisan. Okey, then kita salin semua nama-nama medan yang ada di sini dalam jadual ni. So, saya pun salinlah dengan gigihnya. ID, activity. Menyesal saya letak nama panjang-panjang. Okey, nama activity pun. Baru saya tahu kenapa kita perlu tulis pendek-pendek saja nama medan. Penat saya nak tulis ni. Activity, okey, masa mula, nombor KP, nama, okey, sambung kat bawah tak muat, sambung dekat bawah, ID kelas, tingkatan, nama kelas dan juga masa hadir. Okey, so kita salin balik semua yang ada dekat sini. Settle. So, maka bentuklah kita skema hubungan kosong NF. Okey, so kita dah ada skema hubungan kosong NF. So, sekarang ni, kita nak selesaikan masalah kelewahan data dengan anomali tadi ni. Kita kena tukarkan kosong NF ini menjadi 1 NF. Ingat, kita nak tukarkan kosong kepada 1 untuk atasi masalah kelewahan data dan juga anomali tadi. Okey. Pada 1 NF, kita nak tukar daripada kosong kepada 1 NF. Apakah objektif penukaran? Tu dia, ya Allah, bahasa tinggi je. Objektif penukaran kosong NF kepada 1 NF. So, bahasa kampung dia, apa yang kita nak buat untuk tukarkan kosong kepada 1? Itu maksudnya. Kalau bahasa bombastik sikit, objektif penukaran. Padahal, okey, ayat biasanya apa yang kita nak buat untuk tukar kosong kepada 1? First kali kita kena buat 2 benda. Okey, ingat? Kita kena buat 2 benda. Yang pertama, kita kena tentukan kunci. Yang kedua, kita kena pastikan lajur kita atomik. Untuk jadi 1 NF jadual dia, mesti dah ditanda dengan kunci, mesti dah atomik. Okey, baik. Jadi, apa yang kita nak kena buat adalah kita settlekan yang pertama dulu. Kita tentukan kunci dulu. Okey, baik. Langkah-langkah dalam menentukan kunci. Saya dah ajar dah semalam dalam video tutorial yang pertama. Nak tentu kunci, cari dulu satu medan tunggal ataupun satu medan unik. Okey, jika tak ada, maka kita kena gabung. Okey, ada kumpulan A, kumpulan B yang kita belajar semalam tu, yang kita belajar dalam tutorial siri 1. Okey, ingat cari dulu, ada tak medan yang unik? Tidak ada medan yang unik. Okey, kita tengok ada tak medan yang unik? Okey, ini sama. Nampak? Bila sama, maka masa hadir tak boleh jadi kunci. Nama kelas tengok, ada sama, tak boleh jadi kunci. Tingkatan ada yang sama, tak boleh jadi kunci. ID kelas, ID kod takkan tak boleh jadi kunci. Ada data sama, maka tak boleh jadi kunci. Kita nak cari satu medan unik ya. Nama lagi awal-awal kita reject. Sebab apa? Nama berkemungkinan sama. So, kita reject awal. So, nombor KP. Nombor KP takkan tak boleh jadi kunci. Tapi tengok dulu, sabar dulu. Tengok, ada data yang sama. Bila ada data yang sama, dia tak boleh jadi satu medan tunggal tu. Kumpulan berulang dekat sini, confirm semuanya reject. Reject. Jadi, tidak ada satu medan tunggal yang unik yang boleh kita jadikan kunci. Maka, bila satu medan tidak cukup, tidak ada, maka kita kena gabung.
Macam mana nak gabungkan dia? Senang saja. Senang saja teknik nak gabungkan kunci. Okey, kita pecahkan ia kepada dua bahagian. Tolong tengok siri 1 kalau kamu nak belajar macam mana nak tentukan kunci. Banyak contoh saya bagi kat situ. Okey, potong kat tengah-tengah, ini kumpulan A, ini kumpulan B. Okey, nak cari kunci kumpulan A macam mana? Tutup dulu kumpulan B. Saya dah tutup kumpulan B. Maka yang tinggal data kumpulan A sahaja. So, dekat data kumpulan A yang mana sesuai jadi kunci? Of course lah ID activity. So, kunci untuk kumpulan A adalah ID activity. Okey, selesai kunci kumpulan A. Nak cari pula kunci kumpulan B. Macam mana teknik nak cari kunci kumpulan B? Ambil satu saja data kumpulan A. Nampak? Saya ambil satu saja data dia. Ada 3 data kumpulan A. Saya ambil satu saja data kumpulan A. Kan? Kita nak tentukan kunci kumpulan kumpulan B. Kita ambil satu saja data kumpulan A. Jangan ambil semua data. Kalau korang ambil semua data, maka sampai ke sudah kamu tak akan jumpa kunci. Okey? Dah ambil satu data kumpulan A. Maka kita tutup pula kumpulan A. Dah ambil satu data kumpulan A dan kita tutup kumpulan A. So, maka tinggal satu row data saja kumpulan B. So, dekat sini kat mana yang sesuai jadi kunci? Adakah masa hadir? Sama. Masa hadir tak boleh jadi kunci. Nama kelas? Ada yang sama. Tak boleh. Tingkatan? Sama. Tak boleh. ID kelas? Boleh tak jadi kunci? Tak boleh. Sebab ada data sama. Tak boleh juga. Nama? Nama dah unik. Tapi kenapa kita tak boleh pilih dia jadi kunci? Sebab berkemungkinan di masa hadapan ada orang lain juga yang nama Nur Adila ni, ataupun Yusniza ni, ataupun Hajar ni. Okey, jadi nama pun tak boleh jadi kunci. So, nombor KP ada tak yang sama? Tak akan ada yang sama. Jadi, kunci bagi kumpulan B adalah nombor KP. So, settle soalan kita. Kalau soalan tanya, apakah kunci bagi jadual ini? Okey, maka kunci untuk jadual ini adalah gabungan antara ID activity ni dengan nombor KP. Bukan ID activity saja, bukan nombor KP saja, tapi gabungan di antara kedua-dua ni membentuk satu kunci. Dan gabungan ini juga kita kenali dengan kunci komposit. Kunci komposit. Okey, bila ada gabungan medan membentuk satu kunci, kita panggil dengan nama kunci komposit. Jadi, confirm kedua-dua ni sebagai kunci. So, kalau kamu masih beginner, kamu masih belum mahir lagi, tolong uji dulu kunci korang. Okey, belum mahir, uji dulu. Dah mahir, tengok pun kita dah tahu dia dah sesuai jadi kunci ataupun belum. Okey, macam mana nak uji? Buat jadual ni, tulis balik sini nama kunci kita. ID activity dengan nombor KP. Okey, salin balik data nombor KP kita. So, saya salin balik 111, 222. Okey, salin balik saja. Okey, sampai habis. Okey. 222, 333. Kemudian ID activity nampak? Satu ID ada 3 data. So, letakkan 111. 2 ini akan ada 2 data. So, 2. So, 3 ini akan ada 2 data terakhir. So, 3. So, kita comparekan setiap daripada ini ada tak data yang sama. Okey, ini 3, ini 322. Okey, tak ada data yang sama. Jika tidak ada data yang sama, semua berbeza, setiap rekod ni kita tengok berbeza semuanya, maka gabungan ID activity dan nombor KP dah cukup power untuk jadi kunci. Tak perlu ada orang yang ketiga. Tak perlu ada kunci yang ketiga. Tidak perlu ada medan yang ketiga. Okey, baik. So, sekarang ini kita tengok. Okey, andai kata ada yang sama dekat sini. Okey, andai kata ada yang sama. Ini 111. Kalau kita tengok, dia sama dekat bawah ni. 111. Ini 111. Jika ada gabungan yang sama, maka gabungan ID activity dan
nombor KP ini tak cukup untuk jadi kunci. Maka kita kena gabungkan lagi dengan medan yang ketiga. Okey, nak tengok medan yang ketiga, ada 3 medan untuk jadi kunci. Tengok video siri 1. Okey, kat situ saya dah tunjuk contoh 1 kunci, 2 kunci, 3 kunci. Okey, 1 medan, 2 medan, 3 medan. Okey, saya dah tunjuk contoh-contoh kat dalam tu. Okey, baik. Sekarang ni tidak ada yang sama, maka 2 ini dah cukup untuk jadi kunci. So, macam mana saya nak tulis skema hubungan 1NF? Ingat, skema hubungan 1NF bentuk dia sama macam 0NF. Sama. 0 dengan 1 sama. Beza dia dekat mana? Bezanya pada ID activity ni kita tandakan dengan kunci KP. Dan nombor KP ni pun kita tandakan juga dengan kunci. Okey, maka selesailah kita punya skema hubungan 1NF. Okey, kita tengok skema hubungan 1NF kita dah selesai. Saya dah tandakan kunci. Nampak? Saya dah tandakan kunci dekat sini. Okey, saya dah buat garisan, saya dah tandakan kunci pada jadual. Tetapi adakah jadual saya ni telah berada pada 1NF? Ingat, syarat ada 1NF. Jadual 1NF. Jadual mesti ada kunci. Dan jadual juga telah atomik. Jadual kita dah ada kunci. Tapi jadual kita masih belum atomik. Jadi jadual ini sekarang ini masih 0NF ya kawan-kawan semua. 0NF. Jadi macam mana kita nak tukarkan dia? Dia ada kunci. Macam mana nak jadikan sesuatu jadual itu atomik? Langkah pertama, kita salin buat dulu garisan dia. Nampak? Saya buat garisan yang pertama, garisan yang kedua. Nampak? Saya pecah-pecahkan ikut garisan yang ada dekat sini. Okey, dan step terakhirnya saya salin balik data-data yang ada dekat sini. Data kedua kelas bengkel Canva, data ketiga bengkel HTML. So bila saya dah salin semua begini, maka tidak ada lagi data-data yang berulang, maka jadual saya telah atomik. Maka dekat sini kita akan dapati bahawa jadual saya telah atomik, tidak ada kumpulan berulang dan juga telah ditandakan dengan kunci. Baru solid dia jadi 1NF. Okey, dah solid jadi 1NF. Jadi sekarang ni dah 1NF ni ada tak lagi masalah? Adakah ianya bentuk ternormal? Kita tengok balik. Isu yang timbul dalam 1NF ni masih lagi terdapat anomali dan juga kelewahan data. Macam mana kelewahan data? Data yang sama berulang-ulang, nampak? Data yang sama berulang-ulang sekali lagi. Jadi jadual kita ni masih belum berada dalam bentuk ternormal. Maka apa yang kita nak kena buat? Ingat, bila di 1NF berkemungkinan terdapatnya kebergantungan fungsi separa ataupun kebergantungan fungsi transitif. Kenapa ada separa dan transitif? Kerana dalam 1NF masih ada anomali, masih ada kelewahan data. Bila ada anomali dan kelewahan data masih ada, maka mungkin terdapatnya kebergantungan fungsi separa atau kebergantungan fungsi transitif. Jadi nak settlekan anomali dan kelewahan data ni macam mana? Maka kita kena tukarkan bentuk pernormalan kita daripada 1NF kepada 2NF. Okey? So untuk tukarkan 1NF kepada 2NF, kita sambung di siri yang ketiga. Okey? Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.